أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والشكر لله نحمده سبحانه وتعالى ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasihi yang bahagia Tuan Imam Tuan Bilal menggalikan solat jemaah fardu subuh kita pada pagi ini. Musi dan seluruh warga jawatan kuasa Qaryah Masjid At-Taqwa, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah, hadirin mukminin, hadirat mukminat, hamba-hamba Allah yang dirahmati, diberkati dengan iman. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengurniakan kehidupan ini buat kita, memanjangkan usia kita sampai ke detik ini. Cuma kita berdoa dan berharap sangat agar doa kita yang selalu kita panjatkan, wa ballighna Ramadan, itu menjadi kenyataan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Subhanallah, kalau kita ingat, Anas bin Malik bercerita bahawa Rasulullah memasuki bulan Rajab lagi dah. Baginda berdoa, disampaikan akan dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Subhanallah, 2 bulan sebelum ini, ya, satu benda yang kita dah rasa 2 bulan sebelum ni benda besar lah, dan Rasulullah besarkan Ramadan. Maka harap-harap kita juga berjaya membesarkan Ramadan, ya, kerana Ramadan inilah peluang untuk kita menebus segala kegagalan kita sepanjang tahun ini dengan, ya, pernyataan Rasulullah, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan ini jadi kafarah dosa di antara 2 Ramadan, ya. Jadi sepanjang tahun 11 bulan ini, maka kita bergelumang dengan macam-macam perkara yang boleh mencacatkan gaya kehambaan kita pada Allah. Moga-moga dengan kedatangan Ramadan, ya, kita jadi lebih betah, lebih selesa untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini, ya, dan hari ini kita dah tak sampai 2 minggu lah, ya, kita akan memasuki bulan Ramadan. Jangan sampai tak ada rasa apa-apa. Itu kebimbangan yang patutnya kita ada. Dan di antara perkara yang kita kena tahu dengan Ramadan ini, ya, Ramadan ini memang Allah sediakan peluang untuk kita kembali pada Allah. Yalah, kalau kita ingat hadis yang Rasulullah cerita malam Ramadan, pintu neraka semua ditutup, syaitan ditambat, ya, syurga semua dibuka. Itu menandakan petanda welcoming Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, ya, kembali padanya, menghadap semula padanya dengan suasana persiapan. Jadi betul lah kalau Masjid Taqwa ni menghias semula, ya, masjidnya dan suasana beribadah di sini agar bersesa ini bertepatan. Sebab para sahabat dulu pun mereka menghias rumah ketika masuk Ramadan. Mereka menukar tabir-tabir rumah tu pada bulan Ramadan. Rasulullah juga begitu. Bukan raya Ramadan,
Kita nak raya Ramadan kita tak kisah. Jadi tolong buat persiapan, sekurang-kurangnya persiapan jiwa. Dan kita dibantu bila Allah kata suddifatish syayatin, dibelenggu para malaikat, dibelenggu syaitan, dan Allah ganti dengan malaikat pula yang berseru. Kan? Wa yunadi munadin, dan ada malaikat yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai yang mahukan kebaikan, muncullah, tampillah. Wahai yang mahukan masih nak buat dosa, kejahatan, yang berundurlah. Malaikat tu berseru, wa dzalika kullalailah, setiap malam seruan ini. Jadi diperbahaskan hadis ini, dikatakan siapa yang masih tak berjaya buat kebaikan dalam bulan Ramadan, ada masalah sebenarnya pada sistem diri dia, bukan sistem Ramadan tu. Apa yang berlaku sebenarnya? Kerana jiwa kita mahu pun tidak pada kebaikan. Bila syaitan dah tak ada yang membisikkan jahat, malaikat dah panggil kita, suasananya pun semua orang dah banyak melakukan ketaatan, baca Quran, sembahyang sunat, tetapi kenapa tak ada lagi pada diri kita? Kerana satunya karat-karat dosa, yang keduanya adalah disebabkan oleh kerana hati kita memang tak ada selera langsung nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka polish semula hati kita dengan taubat, dengan perakuan dosa, dengan rayuan pada Allah agar Allah sudi menerima kita semula sebagai hamba-Nya. Inilah peluang keemasan. Bila Rasulullah sendiri pernah menyebut, lau ya'lamul ubbad, kalau hamba-hamba Allah ni semua tahu ma fi Ramadan, apa yang ada dalam bulan Ramadan, la tamannat ummati an takuna as-sanata kullaha Ramadan, nasai umat aku akan mengimpikan agar sepanjang tahun jadi Ramadan. Bayangkan, ialah kita tahu tak banyak pun sikit, tapi Rasulullah rumuskan begitu je. Kalau kamu tahu, kamu akan mengimpikan sepanjang tahun Ramadan. Tentu ada sesuatu yang terlalu hebat, yang tak boleh kita lepaskan dengan kedatangan Ramadan yang hanya sekitar 18-17 hari saja lagi ini. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, Nabi yang sayangkan kita, Nabi yang dianugerahkan berbagai keistimewaan. Jangan sampai nanti kita bangkit di akhirat tiada apa-apa sebarang keistimewaan, sedangkan kita dah jadi orang yang lahir bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini disambung pengajian Al-Qasasul Qur'ani, kisah-kisah Al-Quran. Kita masih berbicara tentang Nabi Nuh alaihi salam. Cerita hari ini kita mulakan dengan Allah sebut dalam surah Ankabut, fala bitha fihim alfasanatin illa 50 sanah illa 50 aman fala bitha fihim alfasanatin illa 50 aman. Nabi Nuh berada bersama mereka, iaitu kaumnya, 1000 tahun kurang 50. 1000 tahun kurang 50 artinya 950 tahun. 950 tahun menjadi Rasul bersama kaumnya. Sebab itu walaupun tiada maklumat yang mausuqah, fakta yang boleh kita pegang secara pasti, tentu saja umur Nabi Nuh AS melebihi 1000 tahun. Sebab ayat ni bercerita tentang dia tempoh dakwah baginda AS bersama kaumnya. Kenapa begitu lama Dan sebenarnya Nabi Nuh AS ni berjuang dari semua peringkat segenap. Ialah tempoh yang Allah bagi begitu lama. Dia berhadapan dengan pembesar-pembesar kaumnya, di samping rakyat-rakyat biasa, masyarakat biasa. Tetapi begitulah, penentangan yang hebat terpaksa dihadapi oleh salah seorang Nabi Ulul Azmi ini. Antara sebutannya, kita tengok macam mana tentangan-tentangan yang dihadapi oleh Nabi Nuh AS dan balasan-balasan dakwah yang diterima oleh baginda. Antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 60, Allah menyebut, qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. 950 tahun itu tidak menjanjikan, tidak menghasilkan keputusan yang banyak,
penghasilan dakwah yang banyak. Tapi begitulah, Nabi Nuh ni seorang Nabi, dia hanya berupaya untuk buat kerja Nabi. Adapun untuk memastikan hidayah diterima itu, masuk dalam hati lalu mengiktiraf dakwahnya, itu kerja Tuhan, kerja Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Itu konsep yang kita kena tahu. Kita dah pujuk orang buat baik, orang tak berjaya buat baik, kita tak perlu mengamuk lah. Itu biasa. Yang penting kita dah menyampaikan. Yang penting dalam kehidupan kita, kita kena faham bila mana kita buat benda betul atau menyampaikan benda betul, itu je kerja kita. Namun untuk memastikan orang itu jadi betul, itu kerja Tuhan. Dan kita tak perlu kecewa, tak perlu marah-marah, apatah lagi menampak orang yang kita dakwah. Itu akan menambah gagal kita, akan menambah hilang seri agama kita yang kita bawa ni. Ni ramai yang melakukan kesilapan ini. Aku dah cakap banyak kali lah, lantak dia lah, tak maulah, tak mau dengar tu macam mana. Tak boleh ulas benda yang kita dah buat begitu. Itu satu kerugian. Saya dah sampaikan, saya dah maklumkan, saya dah pujuk dia, saya doakan moga-moga Allah beri hidayah walaupun sekarang belum. Itu cakap yang sebenarnya. Jadi jangan buat kerja Tuhan. 950 tahun, tengok apa yang Nabi Nuh dapat. Qala al-mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Subhanallah. Pembesar dari kaumnya, al-mala', mengatakan, sesungguhnya kami benar-benar nampak kamu ni dalam kesesatan yang nyata. Dia pula cakap Nabi Nuh yang sesat. Jadi jangan pelik kalau kita buat benda betul, orang kata tak betul. Yang penting kita kena pasti kita betul, itu sahaja. Untuk menerima pengiktirafan daripada khalayak banyak bahawa kita dah betul, itu tak mungkin berlaku. Itu janganlah menjadi satu benda yang kemestian. Nanti kita berhenti berbuat baik. Jadi sebab tu kita kata, kisah Al-Quran ni slogan dia sama. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab yang tak ada ragu padanya, petunjuk untuk kita orang bertakwa. Jalan ketakwaan memang macam ni. Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Penguasa-penguasa di zaman Nabi Nuh kata, kami benar-benar pasti kamu ni, bukan cakap saja, bukan tuduh, kami pasti kamu sesat. Jelas. Kemudian apakah alasan-alasan mereka ni? Alasan-alasan mereka mengatakan Nabi Nuh ni dalam kesesatan. Pertama, mereka kata, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana. Pembesar-pembesar yang kafir itu daripada kaumnya berkata, kami tak nampak engkau melainkan engkau manusia biasa macam kami je lah. Kan ayat ni biasa, intonasinya sama. Orang yang menolak kebenaran dia alasan sama. Alah, dia tu siapa nak cakap, sama je macam kita pun. Ini adalah ayat-ayat yang bahaya sebenarnya kalau kita menolak kebenaran. Sebab tu ada orang Arab pepatah, dia kata, undur ma qal, undur ila ma qal wala tandur ila man qal. Tengok pada apa yang dia cakap, jangan tengok siapa yang cakap. Kalau nak tengok kebenaran lah. Sebab kita akan terhalang banyak. Alah, dia tu aku kenal sangat lah, 20 tahun aku duduk dengan dia, sekarang nak elok tu. Yelah, sebab dia dah elok sekarang, itulah kita kena terima. Tapi kita beralasan banyak, dan alasan-alasan ni Allah dah cerita dalam Al-Quran. Nuh tu siapa? Dia macam kita je. Kan ayat kita macam tu. Jadi tuan-tuan, kebenaran kalaupun benar, kalau dah memang benar, sekalipun datang dari orang yang rendah daripada kita, kita kena terima. Sebab dia datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Allah bagi kita neraca untuk menilai betul tak betul. Kalau betul, tak kira. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu jadi orang-orang yang cuba nak ragu. Ini petunjuk. Nabi Nuh tepis. Nabi Nuh bukan tak jawab. Nabi Nuh pujuk kaumnya bila dia kata, kami dapati kamu di dalam kesesatan yang nyata. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin.
Wahai kaumku, kata Nuh, aku bukan dalam kesesatan, tapi aku ni rasul, utusan dari Tuhan pentadbir sekalian alam. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan risalah Tuhanku, dan aku menasihati kamu semua, dan aku tahu dari sisi Allah apa yang kamu tak tahu. Artinya aku dapat maklumat, dapat wahyu dari sisi Allah. Jadi kerja-kerja orang yang membawa kebenaran hanya menyampaikan apa yang dia dapat, itu je, itu sahaja. Maka tak perlu kita risau, tak perlu kita takut, tak perlu kita kecewa dengan respon daripada apa yang kita sampaikan pada orang-orang yang kita dah sampaikan. Begitu sistemnya, supaya kita kuat untuk menyampaikan kebenaran. Tak adalah Islam banyak kali dah cakap kan nak ubah pun malas aku. Itu cakap orang tak faham konsep dakwah. Ya, konsep dakwah kena bayangkan 950 tahun ni. Yang sayunya nanti kita tengok Nabi Nuh, isteri dia pun tak ikut dia tau, anak dia pun tak ikut dia. Kalau zaman kita ni, kita dah didik anak isteri dan kita jadi orang hebat, anak isteri kita tak ikut, jadi bahan kutukan tau, jadi bahan modal. Tak payah cakap lah, dia tu anak bini dia pun tak beriman. Iman ni, dakwah ni, ya, hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja Allah buka cerita ni macam ni supaya kita tahu, dan kita orang-orang yang mendengar, menerima kebenaran, jangan jadikan alasan pada siapa-siapa nak bercakap tentang kebenaran untuk kita menolak kebenaran tu kerana realiti orang yang menyampaikan. Tidak. Cuma ya, bagi orang-orang yang menjadi da'i pendakwah, dia kena menyediakan ruang-ruang yang menjadi kesesaan orang untuk terima dakwah dia. Tapi kita sebagai penerima jangan jadikan itu alasan. Dia sikap kita lain. Sikap pendakwah dia kena berusaha sebaik mungkin. Sikap kita kena menerima bahan atau risalah dakwah tu apa adanya. Kalau ia benar, kita kena terima. Jadi Nabi Nuh juga jawab, kalau Allah engkau macam kami, dia kata awa ajibtum an ja'akum dhikrum min rabbikum ala rajulin minkum. Adakah jadi pelik, kata Nabi Nuh? Pelik sangat ke? Ya, kalau datang pada kamu ni satu peringatan daripada Tuhan dari seorang lelaki seperti kamu, yunzirkum walitattaqu wa la'allakum turhamun, hanya untuk beri peringatan pada kamu dan ya, supaya kamu bertakwa, semoga kamu nanti dirahmati Allah, dapat kasih sayang Allah. Jadi itu aja tujuan Nabi Nuh. Dia kata boleh kita sebenarnya kalau ada kekeliruan kita boleh jelaskan, tapi dengan intonasi yang betul, dengan cara yang betul. Apa masalahnya nak terima saya? Ya, kalau kita sama, ya, saya manusia, awak manusia, kena terima kebenaran daripada manusia, ada masalah apanya? Tak ada benda kepelik lah. Sebab memang itu pun selayaknya. Nanti kalau malaikat bagi daya, bawa risalah, kita kata engkau tak apalah, cakap senang lah, engkau malaikat, kami ni manusia susah nak buat. Tu sama je. Kita kalau terus beralasan, kita akan jumpa sebab yang membantu kita bagi idea untuk dapatkan alasan berbagai macam ni syaitan. Ya, syaitan memang sangat bijak, dia akan cari alasan. Ya, nanti kalau datang malaikat yang bagi hidayah pula, jadi rasul pula, Allah tahulah kenapa datangkan manusia. Tapi Allah tak zalim. Allah datangkan risalah rasul ini biasanya daripada orang yang terbaik, lelaki terbaik dari kalangan tu, agar mudah bawa kebenaran, kita diterima. Artinya yang menggagalkan kita terima kebenaran ni hanya kedegilan diri kita, alasan-alasan yang tercipta daripada idea-idea syaitan ni. Jadi kita akan terus beralasan. Begitulah peliknya, ya. Kemudian apatah lagi dia kata, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi ma naraka illa basharun mithlana wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlin wa bal nadhunnukum kadhibin. Dari sebabnya dia orang tak terima lagi adalah kerana apa? Pengikut Nabi Nuh ni orang-orang yang lekeh je, orang-orang yang rendah saja. Begitulah kebenaran ni, membela golongan yang ditindas, menegakkan benda yang betul. Dan biasanya orang-orang yang ditindas, masyarakat bawah ni, mereka berada dalam
suasana yang dibela. Nampak kebenaran tu mudah, dan kepentingan orang-orang pembesar ni akan terganggu bila mana ikut agama. Maka mereka pun beralasan, kami tak nampak pun ikut kamu orang-orang yang hebat, melainkan orang yang rendah pandangannya, statusnya. wa ma nara lakum alaina min fadl, kami tak nampak pun apa-apa keistimewaan, kelebihan yang ada pada kamu. Dia mengharapkan orang-orang istimewa, tapi sengaja Allah untuk mengembalikan kita kepada fitrah sebenar manusia. Allah sengaja lantik para nabi dan rasul ni kebanyakannya daripada golongan bawah. Begitulah. Bal nadhunnukum kadhibin, bahkan kami pasti, kami sangka kamu ni betul-betul orang-orang yang berdosa. Begitulah cabaran demi cabaran yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Tapi Nabi Nuh tetap tenang dan terus berdakwah, mengajak kaumnya, ya qaumi la as'alukum alaihi malan. Dia kata, wahai kaumku, aku tak harap daripada apa yang aku buat ni ganjaran harta. Tak. Artinya Nabi Nuh dia kata kalau dia nak berusaha untuk mencari harta, dia boleh saja, tapi dia sibuk ni kerana kasih daripada umat dia, nak selamatkan umat dia. In ajriya illa ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Jadi antara tuntutan orang-orang besar kaum Nabi Nuh, dia kata kalau betul kamu benar, tentulah pengikut kamu macam kami ni orang-orang hebat. Maka Nabi Nuh kata tak, walau macam mana pun, wa ma ana bitaridil ladzina amanu, aku tak akan singkirkan orang-orang yang dah ikut aku, beriman dengan aku, walaupun mereka ni golongan bawahan. Begitu. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun, sebab pun mereka dah bertemu dengan Tuhan mereka yang sebenar, dan sebenarnya aku nampak kamulah yang dalam kejahilan, masih dalam kegelapan, tak nampak hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah kita kalau membawa kebenaran, kita kena jelas, kita kena ada maklumat, kita kena ada panduan, agar kita tak jadi orang yang berputus asa di tengah jalan. Ini kepentingannya. Jadi ulasannya bolehlah kita kata bahawa penentangan ini berterusan dengan alasan-alasan yang berbagai macam, dan Nabi Nuh alaihissalam bukan tak jawab, bukan tak menjelaskan, semuanya menjelaskan. Tapi begitulah, akhirnya mereka tetap juga enggan menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ini di antara rintihan Nabi Nuh pada Allah Subhanahu wa taala pada ayat 5 sampai ayat 9 surah Nuh sendiri. Apa kata Nabi Nuh? Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara, wahai Tuhanku, aku ni sesungguhnya telah pun berdakwah kepada kaumku malam dan siang. Suka saya kalimah malam dan siang ni. Kita orang Melayu sebut siang malam. Dalam Al-Quran semua sebut waqtilafil laili wan nahar, silih berganti malam dan siang. Nabi Nuh kata pun, aku berdakwah pada kaum aku bukan siang malam, malam dan siang. Sebab ceritanya memang pergerakan masa bermula dari malam. Sebab tu hari bertukar dengan maghrib. Masuk matahari terbenam, itulah hari baru. Begitulah perkiraan dalam agama kita, dalam sistem Allah Subhanahu wa taala. Falam yazidhum du'ai illa firara, dan tak ada yang menambah pada dakwah aku, seruan aku, maka mereka makin jauh. Bayangkan 950 tahun dakwah bukan makin ramai, makin lagi, makin banyak cakap, makin macam-macam cadangan. Yang bukan nak ikut, hanya nak memberi alasan. Wa inna ma kullama da'u tuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ni gambaran bila mana mereka dah jemu dengan dakwah Nabi Nuh, mereka buat ja'alu asabi'ahum, dan sesungguhnya setiap kali aku berdakwah kepada mereka untuk mendoakan ampunan kepada mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka jadikan tangan-tangan mereka ni kat telinga mereka, mereka tutup telinga dengan jari. Wastaghshaw thiyabahum, mereka mengkelubungkan selubungkan kepala mereka.
dengan pakaian mereka. Tak mau dengar tu. Wa asarru, dan mereka tegas, keras, degil, wastakbaru, sombong, istikbara, dengan kesombongan yang melampau. Thumma inni da'autuhum jihara, tak cukup dengan tu ya Allah, kemudian aku dakwah cara terang-terangan, panggil ramai-ramai. Ya, artinya memang tak berhenti kerja Nabi Nuh ni. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum al-israra, kemudian aku nyatakan untuk mereka apa yang perlu aku nyatakan, dan aku rahsiakan apa yang perlu aku rahsiakan. Begitulah ya, tetapi begitulah, penentangan ini terlalu kuat. Kita nak tengok dalam tempoh 950 tahun dengan penentangan yang sangat hebat ni, berapakah hasil dakwah Nabi Nuh AS. Ya, qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhum maluhu wa waladuhu illa khasara. Nabi Nuh gambarkan realiti kaum dia, wahai kaumku, sesungguhnya mereka semua engkar pada aku. Ya. Dan mereka kekal mengikut apa yang tak boleh memberi manfaat langsung pada diri mereka, harta mereka, anak mereka, melainkan kerugian. Artinya memang degil betul kaum dia ni, tak mahu ikut langsung. Ya, wa makaru makran kubara, mereka banyak buat tipu-tipu daya, ihlah dan sebagainya. Dalam surah Hud Allah sebut jelas, ya, surah Hud ayat 40, Allah kata wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak adalah yang beriman dengan Nabi Nuh AS melainkan sedikit sangat. Ya, dan jumlah sedikit ini ataupun perkataan sedikit ini tidak dijelaskan secara berangka dalam Al-Quran, ya, ataupun hadis. Memang kita pernah dengar kata 40 orang lah, ya, dan sebagainya, tapi itu bukan daripada hadis, daripada ayat Al-Quran. Ya, sebab daripada awal pengajian ni kita dah bercerita bahawa Al-Quran ini adalah hidayah, bukan hikayah. Cukup bila Allah kata sedikit, kita faham dah. Ya, kena angka juga, tak perlu angka dah faham dah. Artinya memang sikit dan tak menasabah dengan urusan dakwah yang lama begitu. Ya, tapi begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak sebut jumlahnya berapa, namanya siapa, individunya siapa. Tak ada. Ya, maka tak perlulah kita mencari. Ya, Rasulullah tak menyebut, ya, dan yang cantiknya para sahabat pun tak pernah tanya. Kita je yang tertanya-tanya. Ialah kalau para sahabat tanya, ada seorang tanya, ya Rasulullah, yang sikit tu berapa? Sebab Al-Quran tu tak turun bersama para sahabat. Nak tahu juga. Sebab apa tak ada benda-benda begitu? Rasulullah ni, ya, para sahabat ni dia terlalu sangat menghormati dan menyanjungi Rasulullah. Mereka tak akan berani tanya benda-benda yang tafih, yang leke-leke. Kalau tak perlu tak. Sebab tu bila ada orang-orang Badui yang datang dari ceruk kampung bertanya pada Rasulullah, mata sa'ah, ya, bila kiamat ya Rasulullah, para sahabat keromun lah tanya. Nak tanya macam tu tak gamak, ya, sebab dia tahu Rasulullah ni payah, susah macam mana, dan difaham-faham begitu je. Jadi kita moga-moga dapat juga faham bila mana, ya, keperluan tu cukup dengan kita tahu sedikit, tak payahlah kita mengandaikan. Kalau benda tu perlu, angka tu perlu, Allah akan sebut. Sebab Allah kata Al-Quran ni hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang beriman. Tapi petunjuk tu cukup dengan kata sikit sangat yang ikut Nabi Nuh. Dah, begitu. Jadi kita rujuk sedikitlah apa-apa yang pernah disebut dalam Al-Quran, ya, yang boleh lagi memberi petunjuk. Kenapa sedikit? Yang mana tak sedikit? Ya. Antara orang-orang yang mengikut Nabi Nuh yang sedikit ini Allah sebut juga secara nyata. Antaranya kedua ibu ayah Nabi Nuh AS. Buktinya dalam ayat-ayat terakhir surah Nuh sendiri, ayat 28, Nabi Nuh doa yang doa selalu kita pakai itu, Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu buktinya. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididh zalimina illa tabara.
Ya, buktinya bahawa Rabbighfirli wa liwalidayya, wahai Tuhanku, ampunkan aku dan kedua orang tuaku. Mohon ampunan ni untuk orang Islam. Kalaulah ayah dia belum masuk Islam, tentulah dia doakan hidayah. Ya Allah, berilah hidayah kepada mak ayah aku. Tapi dia mohonkan ampunan untuk orang tua dia. Itu adalah bukti bahawa kedua orang tua Nabi Nuh alaihi salam ikut dakwah baginda. Jadi ada jugalah, ya, falau lam yakuna mu'minain, ya, lima da'a lahuma bil maghfirah, lama da'a lahuma bil maghfirah. Kalaulah bukan mereka berdua ni orang beriman, sudah tentu dia tidak akan mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Jadi itulah di antaranya yang sedikit itu. Sebab apa? Ahli keluarga Nabi Nuh, kalau kita tengok yang lainnya, antaranya isteri Nabi Nuh, dia kafirah, dia enggan ikut Nabi Nuh. Ya, sebab Allah sebut dalam surah At-Tahrim, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Ada dua orang perempuan duduk jadi isteri Nabi, kafir. Dan Allah bagi perumpamaan bagi orang-orang yang kafir itu adalah isteri Nuh dan isteri Lut. Kanata tahta 'abdain min ibadina salihain fakhanatahuma. Ya, mereka berdua ni dulunya, ya, tinggal hidup di bawah naungan dua hamba Allah, hamba kami yang saleh, kata Allah. Kedua-duanya orang saleh, bukan saleh lagi, rasul. Ya, fakhanatahuma, tapi mereka mengkhianati. Ya, khianat iman ni, bukan khianat maruah ni. Kita kena faham ni, khianat kat sini adalah khianat iman. Falam yughni anhuma minallahi syai'a, maka tak ada dapat, kedua-duanya tak dapat melepaskan, ya, dirinya daripada Allah, dari azab Allah sedikit pun. Wa qila dukhula, maka dikatakan nanti di akhirat, masuklah kamu berdua an-nar ma'ad dakhilin, bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Bayangkan isteri Nabi ada masuk neraka, tuan-tuan. Kan senang apa yang nak dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nampak tak? Nampak tak? Kat dunia mana ada keadilan? Kalau kita bacalah sejarah Nabi Nuh, cerita dengan feel kita, dia dah jadi Nabi, bukan, takkan Allah buat dia macam ni. Isteri kita, siapa sanggup? Ya, kita yang dah sehidup semati, ya, tiba-tiba isteri kita ni Allah campakkan neraka. Wal'iyadu billah. Jadi nak menggambarkan bahawa kepayahan dunia, ya, tak akan sebanding dengan cerita akhirat. Kita tak tahu, ya, cerita akhirat nanti macam mana nasib kita. Tapi siapa yang sangat merisaukan dunia, tak puas hati dengan apa yang ada kat dunia ini, satu benda yang tak betul. Kalau nak kira tak puas hati, Nabi Nuh lagi tak puas hati. Dia rasul, dia buat kerja Tuhan, tapi apa yang dia dapat? Ya, begitulah, ya. Nabi Nuh alaihi salam diberikan ujian yang sebegini besar sampai isteri sendiri tak dapat beriman, ya. Tapi jangan risau, bila kita selamat ke syurga, ya, ada benda yang sebenarnya peruntukan besar orang dalam syurga ni, tuan-tuan. Dia minta semua dia dapat. Pasal tak? Artinya kalau kita nak minta isteri kita yang masuk neraka, masuk syurga, dapat tak? Dapat. Malah ada amalan-amalan tentu, masa syahid contohnya, dia boleh doakan sampai 40 orang. Tapi kenapa kekal dalam neraka juga? Sebab orang dalam cerita akhirat ni dia tak sama cerita dunia. Ya, mereka yang tak mendoakan kita, ya, kita ada kawan yang hebat ataupun ahli keluarga yang hebat, dia masuk syurga, kenapa dia tak nak doakan kita masuk neraka? Sebab dia memang tak rasa benda tu perlu lah. Sebab tu, ya, cinta dekat dunia ni, kata cinta sehidup semati pun, pastikan ceritanya adalah ada jalan cerita Tuhan, supaya sampai ke penghujungnya orang-orang yang kita cinta ini ingat kita dengan Tuhan, bukan hanya dengan, ya, cakap-cakap cinta sampai syurga tapi tak ada pun cerita ikut syariat Tuhan. Maka kita tak akan menyampaikan kita pada itu. Antara benda-benda yang menyampaikan cerita hadis Nabi, orang-orang yang ingat sahabat dia, orang-orang yang sama-sama beribadah dalam kebaikan.
Ya, majlis ilmu macam ni, nanti kita akan cari kawan-kawan kita. Begitulah orang syurga dan naluri baik, dia tak akan ingat orang jahat untuk diselamatkan. Itu adilnya Allah, ya. Jadi kita cerita syurga ni kena selamatkan sendiri. Artinya Nabi Nuh tak teringin ke isteri dia? Mungkin tak teringin lah. Dan benda tu tak jadi masalah, sebab kita kat syurga ni kita akan gembira, kita akan selesa, kita akan dalam kenikmatan. Yalah, bayangkan nikmat dunia yang sedikit pun kadang orang lupa kawan, kan? Lupa bekas isteri, lupa anak, apatah lagi duduk dalam syurga. Maka ada rezeki bagi orang-orang yang berbaik kat dunia ni, kerana dalam suasana kebaikan dia ingat kawan dia. Itu yang dia cari dalam syurga. Kan hadis, tak ada pun kawan aku mana. Sebab suasana ketika mana kat dunia itu dalam suasana rahmat Allah, maka yang tu dapat. Jangan ingat kawan-kawan kita yang merayau sama-sama kita mengembara sampai tak semayang tu akan panggil kita, tak. Yang tu tak ada rezeki. Ya, merayau tak dapat. Tapi yang dalam ketaatan, insya-Allah kalau tak layak masuk syurga, rakannya akan mencari dia dalam syurga. Subhanallah. Jadi cerita Al-Quran ni semuanya, tuan-tuan puan-puan, dia sangat membantu kita untuk pandai hidup kat dunia. Artinya ada benda yang tak perlu pun ditangiskan sangat, ya. Ada benda yang lebih kita risaukan. Sebenarnya antara benda yang paling besar dalam dunia adalah maghfirah, keampunan Allah. Kita kalau dapat keampunan Allah, maka selamatlah kita. Apa doa Nabi Nuh? Rabbighfirli wa liwalidayya. Dia tak minta yang lain pun. Dia minta yang dah Islam ni, ya, sebab kalau dah dapat hidayah, ya, adalah yang paling penting maghfirah. Tidak malam Lailatul Qadar, kenapa? Aisyah tanya Rasulullah, kata quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampunan je. Sebab bila dapat ampunan, dapat semua. Kita kalau dapat ampunan Allah, kita dapat semua. Dapat masuk syurga pun. Tapi kalau tak dapat ampunan, mintalah syurga pun, dosa banyak, tak lepas juga. Ya, sebab bila dapat ampunan, dapatlah syurga. Tapi mohon syurga, tak dapat ampunan, tak dapat apa-apa. Sebab para Nabi semua melazimi permohonan ampun kepada orang-orang yang beriman. Tapi isterinya tak dapat, dibela. Allah siap seru lagi, masuklah kamu berdua, isteri Fir'aun, isteri Nuh dan isteri Lot, ya, ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Siapa lagi ahli keluarga dia yang berada dalam, ya, Al-Quran yang disebut? Salah seorang anak Nabi Nuh alaihissalam. Anak dia mungkin berapa orang tak juga disebut secara pasti, ya, tapi salah seorangnya nak pujuk kita. Nak pujuk kita, tuan-tuan puan-puan, ya, kita dah didik anak kita, dah hantar sekolah elok-elok, kan, dah pesan banyak, dah bawa ke masjid, tapi tak jadi orang juga. Bila dah besar, tengok Allah, nak suruh semayang pun payah, kena pujuk lagi lah. Tapi kalau dia tak juga jadi baik, janganlah putuskan hubungan kekeluargaan. Kenapa Allah sebut masih isteri Nabi Nuh? Artinya Nabi Nuh pertahankan isteri dia sampai hujung nyawa, pertahankan anak dia, dia tak singkirkan anak dia. Salah dipanggil lagi, ya, Nuh minta pada anak dia untuk datang pada dia supaya beriman, naik atas sampan tu, ya, tapi anak dia degil. Dia nak naik bukit yang lebih tinggi, kata tak ada dah, hari ni tak akan ada kamu selamat. Ya, akhirnya Allah berfirman kepada Nuh, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Biarlah Nuh, dia bukan dari keluarga kamu dah, ya, amalannya memang tak baik. Allah pujuk Nabi Nuh gitu je. Dan Nabi Nuh ni Allah nombor satu. Begitulah hidupnya akan mudah. Hidup kita akan mudah bila Allah, kita jadikan Allah tu nombor satu. Dan memang Allah nombor satu, ya, tapi bila mana kita lebihkan keluarga, sampai anak tak betul ikut syariat pun kita tak berani nak tegur, nak ngajak, nak pujuk, tak berani. Sebab Allah nombor 3, nombor 4, mungkin nombor 5. Tapi bila Allah kita tegas, kita tak keras apa, tak apalah, ini pun kehendak Engkau, ya Allah, ketentuan Engkau. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala pujuk kita dalam kehidupan kita ni. Yang penting kita genggam kebenaran, walaupun semua orang tolak kita, kita pertahankan kebenaran, ya, dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Yang penting adalah keberadaan kita dalam kebenaran, bukan, ya, mencapai kejayaan. Nampak tak?
Kejayaan dengan kebenaran dua benda yang berbeza ya. Dan jangan korbankan kebenaran hanya nak dapat kejayaan, lagi tak betul. Ramai orang hari ni korbankan yang betul tu asal dia menang, asal dia berjaya. Salah tu. Nabi Nuh tak berjaya ni. Tak berjaya Islamkan isteri, tak berjaya Islamkan anak dia. Tapi dia betul tak? Dia tetap betul. Itu. Sebab tu kita kata tadi Al-Quran ni petunjuk. Dia petunjuk. Dia tak buat tak kerja dia, dia buat. Tapi dia tak boleh buat kerja Tuhan. Kerja Tuhan apa? Pastikan orang tu dapat iman. Tak dapat. Begitulah Allah pujuk kita tahu dalam surah Yusuf. Allah kata wa ma aktsaran nasi walau harasta bimu'minin. Takkan ramai yang beriman walaupun kamu sangat mengimpikan agar ramai orang beriman. Itu slogannya ya. Biasalah. Yang penting kita ada alasan ke akhirat. Kalau Allah tanya gini, kenapa anak kau seorang ni tak jadi, kita tahu ya Allah ya, engkau pun dapat bersaksi dengan apa yang dah aku cuba lakukan. Itu je jawapan kita. Tapi hidayah memang milik engkau ya Allah. Maka tambahlah ya. Apatah lagi ayat yang selalu kita dengar, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit sangat yang bersyukur dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kebenaran ini, hidayah ini milik Allah. Bila Allah butakan hati orang untuk terima hidayah, dia tak akan dapat apa-apa. Sebab manusia dia bukan hidup dengan fizikal, dia macam lembu senang tarik je. Manusia ni hidup dengan hati. Ada orang kena kurung untuk suruh dia semayang, dia tak semayang, dia tak nak semayang juga. Nampak tak? Hati, hidayah. Jadi begitulah, kita hanya boleh menasihati aku ya. Itu di antara ucapan Nabi Nuh, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Tak akan beri manfaat pun pada kamu nasihat-nasihat aku, sekalipun aku sangat mengharapkan agar nasihat aku beri kesan pada kamu ya. In kana Allah yuridu an yughwiyakum. Kalau Allah masih kekal menentukan bahawa kesesatan untuk kamu, kalau Allah dah kata gitu. Tapi sebagai manusia kena cari ruang-ruang yang boleh mengundang kasih Allah. Tu Ramadan antaranya, antara ucapan Rasulullah pada Ramadan apa dia? Walillahi untaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Ya, dan di sisi Allah ada orang-orang yang dibebaskan namanya dari neraka, dan dia offer ni, tawaran ni berlaku setiap malam. Ada, kita ni kadang-kadang memang perangai kita macam ahli neraka dah. Mati pun orang tampak neraka, tapi dalam hari-hari malam-malam Ramadan Allah pinda ya, orang-orang yang tercalon ke neraka untuk dia selamat dengan gaya hidup yang baru sebagai hamba Allah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai ayah, sebagai ahli keluarga, sebagai suami, apa yang perlu kita lakukan hanya sampaikan kebenaran, ceritakan kebenaran dengan skill-skill kebaikan, dengan pujuk, nasihat. Lagi hari ni bentak-bentak, marah-marah ya, maki-maki, ugut-ugut tak jadilah ya. Semua orang dah memperjuangkan hak asasi daripada dia. Istilah sekarang kan hak asasi. Dia tak tahu hak asasi dia tu sesat. Kita nak betulkan, tapi dia bukan faham. Jadi kena buat dengan intonasi yang baik. Kalau ibu-ibu lagi mahal. Ibu-ibu ada satu benda yang sangat hebat, apa dia? Doa dia makbul ya. Doa dia makbul. Doa dia makbul ni sangat doa. Saya ada abang tu seorang memang tak semayang, kerja Navy, tak semayang langsung. Saya pun tak berani nak tegur dia. Dia jenis jekah ya. Kau ingat kau baik sangat macam tu. Itu pun tak nak gaduh adik-adik balik raya. Saya pergi kat mak saya, mak boleh tak mak doa khas nama dia ya. Doa khas nama dia, bayangkan ya. Dan mak saya buat hari ni tuan-tuan. Abang saya ni orang yang siap pagi subuh dia akan beri salam pada keluarga saya sebelum subuh. Sebelum subuh. Umur dia dah menjangkau 60 ya. Tapi begitu hebatnya doa mak ni. Bayangkan orang yang tak peduli sembahyang sekarang jadi orang yang bangun subuh paling awal adik-adik. Dia yang beri salam istiqamah setiap hari. Pukul 5 tu dia dah beri salam. Bayangkan pukul 5 dia buat apa? Dia dah bangun sembahyang berkat doa ibu. Jangan main-main tu. Untunglah dia. Lagi satu nampak hidup dia makin dekat. Yalah, saya pun jealous. Saya pun tak dapat doa khusus macam dia. Walaupun mak saya cakap mak tak doa saya ke mak. Mak doa semua. Tapi bila mak dia doa khusus dia dapat.
Jadi ibu ada benda yang kita kena buat ya, selaras dengan keperluan ni. Tapi kalau Allah tak bagi pun jangan merajuk ya. Tetap doa kita tu dah jadi pahala yang sangat besar ya. Kalau betul dia tu dapat rahmat Allah nanti, percayalah kita tak ada orang kecewa dalam syurga. Apa impian kita yang kalau sampai ke syurga dia akan jadi nyata. Anak kita yang tak selamat tu boleh kita dengan doa orang yang kita layak ke syurga untuk kita kumpul kat sana. Begitulah ya. Kalau itulah keperluan bahagia kita di syurga, Allah akan bagi. Sebab tak ada orang yang dikecewakan bila masuk ke syurga. Semua orang akan gembira ya, selesa di sana. Wabihi wallahu a'lam. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang kita bercerita tentang macam mana kaum dia cabar dia pula. Bila dah teramai tu dia dah tak larat dengar asyik bebel je Nabi Nuh, dia kata cabar. Itu yang datangnya ya, banjir besar tu. Sebab dia dah cabar Nabi Nuh alaihi salam. Kalau betul lah engkau bercakap betul ni semua, datang je lah, tak payah cakap banyak. Kan kita kadang mencabar kebenaran. Pernah berlaku punya dalam sejarah manusia, mereka ni mencabar ya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, lalu Allah datangkan bencana yang besar. Wabihi wallahu alam. Dalam realiti kita hidup hari ni pun, bila kita mencabar Allah sangat, datang bencana yang besar. Mungkin tak dengan cakap, tapi dengan cara hidup kita, dengan penentangan kita, dengan cara yalah sistem kehidupan yang tak ikut syariat kita pertahankan, kita perjuangkan, bimbang. Allah sahut cabaran kita. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.